Secara disedari atau tidak, makanan dan minuman yang disajikan sama ada di luar atau di rumah pasti mengandungi campuran gula yang berlebihan. Nasi, bihun, mi, roti, sayuran berubi dan buah-buahan adalah di antara makanan berkarbohidrat yang mana jika diambil secara berlebihan akan bertukar menjadi gula dan kemudian lemak. Tidak ramai mengetahui bahawa jika gula diambil secara berlebihan akan menjadi racun pada diri sendiri. Pengambilan gula berlebihan adalah punca berbagai penyakit kronik seperti obesiti, serangan jantung, strok, barah, kencing manis dan darah tinggi. Pada tahun 2010, menurut statistik Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan, dianggarkan kira-kira 3.4 juta rakyat negara ini mengidap diabetes. Ia merupakan salah satu penyakit kronik yang mempunyai jumlah pengidap paling tinggi. Angka ini amat membimbangkan kerana akan memberi kesan jangka panjang kepada kerajaan. Gula yang sering kali digunakan dalam makanan dan minuman seharian merupakan penghasilan daripada tumbuhan tebu. Tebu merupakan tanaman yang mengandungi kadar gula tinggi dan merupakan tanaman industri di kebanyakan negara. Terdapat seluas 1,310 hektar tanaman tebu di Malaysia pada tahun 2010 dengan sebanyak 28,410 metrik tan dihasilkan. Tebu yang ditanam di Malaysia adalah untuk penghasilan gula dan juga penanaman secara komersial air tebu. Jika tebu menjadi sumber utama gula yang mengundang berbagai masalah kesihatan, terdapat penemuan baru sejenis tumbuhan yang mampu mengambil alih fungsi pemanis alternatif kepada gula yang paling selamat, tidak bertoksik, malah dapat membantu mengawal penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti. Tumbuhan yang diberi nama Stevia rebaudiana ini merupakan tumbuhan herba dari keluarga bunga matahari yang mengandungi glikosida pada daunnya, termasuk lebih 10% stevia osida. Stevia dianggap sebagai gula alternatif dalam nutrisi pemakanan yang tidak mengandungi kalori, bebas daripada karbohidrat dan tidak bertoksik. Stevia rebaudiana merupakan sejenis tumbuhan herba berbatang lembut. Medium yang digunakan untuk menanamnya ialah dari jenis poros supaya tiada air yang akan bertakung selepas ia disiram. Tumbuhan ini memerlukan air yang mencukupi dan perlu disiram 2 kali sehari dalam cuaca panas kerana ia akan cepat kering dan mati jika air berkurangan. Daunnya berbentuk bujur dan batangnya halus serta bergerutu. Stevia boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter atau lebih dalam keadaan optimum. Ia mengeluarkan bunga kecil berwarna putih dan bentuk bunganya menyerupai bunga-bunga ester yang bersaiz kecil. Oleh kerana potensi tanaman stevia ini amatlah luas dan memberangsangkan, ramai yang mula menceburi pengusahaan tanaman ini. Antara perintis tanaman stevia di Malaysia adalah Mozaid Mat Din atau lebih dikenali sebagai Pak Long. Pak Long berumur 40 tahun, merupakan anak kelahiran Kampung Melayu Tambahan Sungai Besi, Kuala Lumpur, telah mula mencuburi bidang penanaman stevia ini sejak hampir 3 tahun lalu. Selain daripada tertarik dengan berbagai manfaat yang boleh didapati daripada stevia, kemerosotan kesihatan bonda tercinta yang mengidap penyakit kencing manis merupakan faktor utama Pak Long mengambil keputusan untuk memulakan perusahaan stevia. Dengan hanya berkelulusan diploma arkitek, Pak Long kini merupakan ketua pegawai eksekutif syarikatnya sendiri iaitu Agro Sweet Pak Long Sendirian Berhad. Syarikatnya bukan sahaja mengusahakan tanaman stevia, malah membekalkannya kepada syarikat pemprosesan stevia di dalam dan di luar negara. Selain dijadikan sebagai tumbuhan landscape, stevia digunakan secara meluas sebagai pemanis. Ia mula digunakan oleh kaum Red Indian Guarani di Paraguay sejak 1,500 tahun dahulu.
Mereka menggunakannya sebagai pemanis teh herba dan mencampurkan dalam makanan mereka. Dengan khasiat semula jadi, mereka menggunakan stevia sebagai penawar menurunkan tekanan darah tinggi, melawaskan kencing dan merawat luka akibat kebakaran. Di negara Eropah, penggunaan stevia sebagai pemanis mula disedari pada kurun ke-16 dan kemudian dibawa ke Asia. Antara keunikan dan kelebihannya, ia adalah pemanis semula jadi yang tidak mengandungi kalori dan ekstraknya dikatakan 300 kali ganda lebih manis daripada gula biasa. Bahan aktif yang bertanggungjawab ke atas rasa manis di daun stevia dikenali sebagai steviol glycosida yang mengandungi stevia oxida dan ribau dioksida. Mulanya saya buat ni, orang ramai tak percaya lagi. Ya, orang ingat daun stevia ni apa? Pahit ke rasanya atau sebaliknya. Tetapi bila saya beri mereka mencuba, daun ini manis. Ya, manis, dan saya tunjukkan manis ini, daun ini dijadikan gula. Selain mengusahakan ladang stevia sendiri, Pak Long juga menjalankan program latihan perladangan stevia kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan perniagaan penanaman stevia. Pak Long sering melakukan lawatan berskala ke ladang-ladang di bawah didikannya untuk memberi panduan, hikmat nasihat dan pemantauan terperinci terhadap penjagaan dan penanaman stevia mereka. Antara perkara yang perlu dititik beratkan ialah tanah mesti mempunyai sekurang-kurangnya 5% kandungan organik dan julat pH tanah adalah antara 6 dan 7. Tanah liat dengan tanah berwarna hitam merupakan yang terbaik. Suhu optimum untuk pertumbuhan stevia adalah dalam lingkungan 26 hingga 38 darjah Celsius. Untuk memastikan tuaian optimum, pokok stevia perlu dipindahkan ke dalam tanah bidang. Ini untuk memastikan 5 kali tuaian dalam setahun dan tuaian pertama akan mengambil masa kira-kira 3 hingga 3,5 tahun. Pak Long sering mengingatkan pelatih-pelatihnya bahawa terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam penyediaan tanah untuk membuat batas. Tanah seharusnya bersih dan dibajak. Tanah yang gembur merupakan keperluan penting bagi keperluan penanaman stevia. Dalam 1 ekar tanah, sebanyak 60,000 pokok stevia boleh ditanam dengan jarak 12 inci di antara pokok dan 20 inci hingga 24 inci di antara baris. Sebaik-baik tanah hendaklah dibuat batas selebar 48 inci dan ditutup dengan plastik pertanian. Tiap pokok stevia dianggarkan boleh menghasilkan sebanyak 100 gram setahun dengan kadar hayat komersialnya selama 3 tahun. Anggaran pendapatan hasil daun pula ialah 3 tan bagi 1 ekar untuk 1 tahun. Stevia merupakan tumbuhan yang berasal daripada kawasan tropika dan subtropika di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Rangsangnya adalah berpunca daripada saya mula memberikan kepada ibu saya kerana ibu saya mengidap diabetik yang tinggi, 20 lebih. Tapi setelah mengamalkan seterusnya sehingga sekarang dalam 2 tahun lebih dah dia amalkan, paras gula dia menakjubkan, menunjukkan 7.5. Itu rekod yang ada dalam ibu saya lah. Di rumah, Pak Long mempunyai edible garden di mana beliau menanam pokok stevia di dalam pasu-pasu kecil. Ini adalah supaya daun stevia dapat diperolehi untuk kegunaan seharian seperti dalam masakan. Stevia ditanam secara komersial di negara China, Jepun, Paraguay, Uruguay, Brazil, negara-negara Amerika Latin, India, Kanada dan beberapa negara Timur Jauh. Memandangkan penanaman anak benih stevia jarang dilakukan, ekoran kaedah ini tidak menjamin tahap kemanisan yang konsisten.
Pak Long menggunakan teknik keratan daun pucuk. Keratan mestilah lembut dan hijau serta mempunyai 2 atau 3 pasang daun sahaja. Keratan pucuk muda mempunyai potensi untuk bercambah akarnya berbanding keratan daripada dahan yang matang. Keratan pucuk-pucuk stevia ini kemudiannya dicelup dengan hormon pengakar sebelum disemai ke dalam polybag mini ataupun dulang semaian bagi memulakan pembiakan pokok. Dikatakan keratan yang disemai menggunakan dulang semaian mempunyai kadar kelangsungan hidup yang lebih tinggi apabila pemindahan ke bidang tanah kelak. Tempoh semaian tidak harus lebih daripada 30 hari. Pondok semaian yang bertutup diperlukan untuk memberi perlindungan keratan di peringkat awal. Antara kegunaan ekstrak stevia adalah sebagai pemanis makanan seperti dalam masakan harian, kek, kuih muih, biskut, dadih, aiskrim, gula-gula dan sebagainya. Pelbagai produk minuman dan ekstrak stevia boleh didapati di Cafe Sweetbucks milik Pak Long ini. Setiap minuman yang disediakan mempunyai kandungan pemanis stevia. Stevia boleh dibancuh ke dalam minuman seperti teh, kopi, mas cotek, misai kucing dan teh herba. Para pengidap penyakit kronik paling mendapat manfaat darinya kerana stevia boleh mengubati diabetes, merawat tekanan darah tinggi, menjadi ejen pengawal berat badan, ejen anti-plak gigi, membunuh bakteria, kulat dan virus. Kini setelah ekstrak stevia mendapat kelulusan daripada pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat sebagai makanan tambahan, prospek tanaman stevia adalah sangat cerah dan berpotensi untuk menggantikan gula serta pemanis tiruan di seluruh dunia. Saya baru lagi cuba produk stevia ni. Saya ada meniaga jual ice blended. So saya cuba juga lah kopi stevia ni untuk jadikan ice blended. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan lah daripada customer sebab dia menggunakan produk stevia kan. Dan dalam tahun kedua ni makcik dah turun banyak jugalah 7.5. Jadi dalam masakan makcik tak menggunakan gula biasalah dalam minuman. Makcik gunakan semua gula stevia. Sekarang alhamdulillah. Sekarang makcik dah tak ada masalah lagi dah. Makcik rasa badan lagi lebih sihat. Dan setiap kali kalau makcik terluka pun makcik dah tak bimbang dah. Dalam tempoh 1 hari dia dah tak menjadikan masalah pada makcik. Dengan berbagai khasiat yang boleh dimanfaatkan bersama, kebanyakan suri rumah kini sudah beralih daripada menggunakan gula ke ekstrak stevia dalam menu harian mereka. Penggunaannya amatlah mudah, ringkas dan jauh lebih murah berbanding harga gula di pasaran. Daun-daun yang sudah kering dikisar menjadi halus seperti serbuk dan terus digunakan ke dalam masakan seperti kari, sambal, gulai dan lain-lain. Serbuk stevia ini juga mempunyai tahap kemanisan 300 kali ganda daripada gula biasa tetapi tanpa kalori dan toksik. Kini stevia digunakan oleh berjuta-juta pengguna di Brazil dan Jepun sebagai perisa makanan dan pemanis semula jadi. Jepun sudah merupakan pengguna paling besar di dunia dengan menggunakan stevia sebagai pemanis ke dalam hampir ke semua produk makanan mereka termasuk jeruk, minuman ringan dan coklat. Perancangan masa depan stevia di Malaysia ni, saya ingin menambahkanlah tanaman ni di Malaysia kerana saya pun dah dapat permintaan daripada luar negara untuk ekspor. Jadi dengan kadar untuk 500 tan satu tahun, saya memerlukan ramai penanam lagi untuk menanam pokok stevia ini dan ambillah peluang ini kerana pasaran dia dah terbuka luas di dalam dunia ini sekarang. Jadi permintaan dia amat tinggi dan memberangsangkan serta hasilnya pun lumayan. Jadi saya menggalakkan rakyat Malaysia untuk menanamlah pokok stevia ini dan dapatkan benih daripada syarikat kami kerana syarikat kami hanya membekalkan benih yang kami ambil semula kerana itu adalah permintaan dunia.
dan tidak sama dengan stevia yang hanya boleh ditanam di rumah sahaja. Pure Circle Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat perintis bertaraf antarabangsa dalam pemasaran pemanis semula jadi kepada industri makanan dan minuman di seluruh dunia. Berasal daripada Malaysia, Pure Circle kini mempunyai pejabat di Amerika Syarikat, Switzerland, Australia, Rusia, Paraguay dan China. Pure Circle juga memperolehi sijil halal dan amat diyakini di seluruh dunia. Penanaman stevia di seluruh dunia hanya sebesar 50,000 hektar saja. Jadi cuba bayangkan 800,000 hektar yang diperlukan untuk penanaman stevia yang sudah ditanam sekarang hanya 50,000 hektar di dunia ini. Jadi potensi untuk penanaman stevia amat tinggi, potensi untuk penggunaan stevia di dalam makanan dan minuman juga amat luas sekali. Selain daripada itu, stevia juga boleh digunakan di dalam penggunaan-penggunaan lain, misalnya boleh digunakan dalam ubat gigi, dalam mouthwash, chewing gum dan barang-barang lain yang sekarang ini menggunakan gula untuk memaniskan barang itu. Ubat-ubatan misalnya pun boleh menggunakan stevia. Kewujudan stevia sebagai pengganti gula tebu yang mengandungi berbagai kebaikan diharap dapat memberi kesedaran dan mengubah gaya pemakanan serta kehidupan yang lebih sihat. Bebas daripada ancaman segala penyakit kronik yang boleh membawa maut akibat daripada pengambilan gula berlebihan. Dengan usaha syarikat-syarikat perintis seperti Pak Long dan Pure Circle, diharap lebih banyak pemahaman mengenai potensi stevia dapat diterap sekaligus menjadikan satu daripada pemacu ekonomi kepada sektor pertanian negara.